سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Hei nafsu-nafsu, jiwa-jiwa yang ketenangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalilah kamu kepada redha pada Allah dan Allah ta'ala redha kepada kamu, dan masuklah kamu sebagai hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin semua, alhamdulillah, tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberi kepada kita peluang untuk kita sambung kehidupan kita sehingga sampai kepada hari Jumaat, yang mana fadilat kita hidup di antara Jumaat ke Jumaat itu saja sudah pun ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Jum'atu bainal Jum'ati mukaffaratun bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Hidup antara Jumaat ke Jumaat itu saja Allah Ta'ala kifarat ampunkan dosa-dosa kecil kita. Syaratnya kita tidak mengerjakan dosa besar. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Nah, kita bernyawa, kita hidup sahaja antara Jumaat ke Jumaat. Maka patut benar kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurniaan daripada Allah, iaitu kita dapat duduk pada hari ataupun Sayyidul Ayyam, hari yang dikatakan penghulu bagi segala hari, hari yang dipanggilkan Yaumul Jum'ah, kerana hari Jumaat itu sendiri namanya Jumaat kerana kita dilatihkan dengan berhimpun. Karena akhirat esok pun dipanggil Yaumul Jam'i, hari berhimpun. Jadi mana-mana orang yang tak biasa mari Jumaat, maka bila ditiup sangkakala yang kedua, terkejut dia kerana tak pernah diberi pun ketika mana hidup di dunia ni. Jadi orang yang biasa mari Jumaat tak terkejut dah. Kerana apa? Setiap hari Jumaat kita dilatih untuk turun ramai-ramai di masjid, beri pun ramai-ramai sebagai hari raya mingguan. Hari raya mingguan, dan kita nak dengar khatib kita berpesan supaya kita ni meningkatkan takwa pada Allah. Apakah takwa? Iaitu imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan tinggallah apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Maka takwa ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di serban, di jubah, di janggut. Tapi takwa ni Nabi kata at-taqwa hahuna. Nabi isyaratkan di dada Nabi. Takwa tu berada di sini. Maka kerana itulah usaha yang paling besarnya dalam kehidupan kita ni ialah mujahadatun nafsi, iaitu bersusah payah, jid wal ijtihad. Itu dipanggil mujahadah. Mujahadah makna jid wal ijtihad, bersungguh. Kalau orang Kelantan panggil bersising lengan, bercawak kotel. Bukan suruh bercawak sungguh, itu hero tamil pula. Maknanya kinayah daripada bersungguh-sungguhnya dia. Apa bersungguh-sungguh apa? Untuk membersih diri dia daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala. Kerana manusia ni teripung pada dia segala sifat-sifat. Sifat malaikat pun ada di dia, sifat menata buas pun ada di dia, sifat syaitan pun ada di dia. Ni kita manusia ni teripung belaka. Sifat malaikat pun ada di kita. Sifat syaitan pun ada di kita. Sifat binatang bahaim ataupun binatang sibak dia panggil, binatang buah pun ada di kita. Maka terserah pada kita hak mana yang kita nak biar jadi malakah yang tetap dalam diri kita. Kalau kita tidak berusaha untuk membersihkan jiwa kita, diri kita, maka kita
akan terjadilah orang panggil sifat binatang buas. Tu sebab tu kita tengok manusia boleh dia pergi bunuh mak pak dia, boleh dia bunuh anak dia sendiri, tak terfikir dengan kepala otak kita dah. Kerana apa tu? Kerana menatap buah sifat kebinatangan, hilang kemanusiaan dalam diri dia. Maka kerana itulah manusia ni satu makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna dijadikan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Kalau kita kata malaikat ni tak reti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tak reti nak derhaka sedikit pun dengan Allah Ta'ala. Hanya yang dia pandai buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah Ta'ala suruh sujud, sujud. Sejak mula-mula kejadian sampai ni, sampai ke bila-bila sujud. Tak letih, tak penat. Kalau rokok, rokok. Kalau qiyam, qiyam. Berdiri, berdirilah. Itu malaikat. Tidak kata sujud lama tu kan paling lama dah kita bersujud ni deh, letih berasa. Tak ada. Itu perangai malaikat. Perangai kita manusia tidak lagu tu. Maka sebab itulah dalam semaya kita tu teripung semua sekali perbuatan ibadat para malaikat. Qiyam pun ada, rokok pun ada, sujud pun ada, duduk pun ada. Kerana Tuhan Maha mengetahui manusia ni tidak puas dengan sekara. Dia nak kena banyak perkara, kena pelbagai, baru dia tak puas. Maka kerana tu kita semaya ada qiyam, ada rokok, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk. Ini kerana apa? Kerana kita manusia ni Tuhan Maha mengetahui, kerana dia tukar hak buat kita. Dia tahu nafsu manusia ni tidak puas dengan sekara. Maka kerana itulah musuh tajuk yang diberi pada hamba pada pagi, pada tengah hari ni, ialah musuh manusia yang paling nyata. Tidak ada musuh yang paling nyata bagi manusia selain daripada diri manusia itu sendiri, yang dipanggil nafsu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu yang berada dalam diri kamu. Itulah kira-kiranya musuh yang paling nyata bagi orang yang mempunyai basirah, mata hati yang celek, yang boleh melihat. Bagi orang yang tidak ada basirah, hanya ada basar. Basar artinya mata kepala. Mata kepala kita ni boleh celek, boleh tengok serba mak neko, boleh tengok segala benda. Ini dipanggil basar, penglihatan mata kepala. Hak ni tidak ada sedikit pun kelebihan di antara kita dengan orang buta. Sebenar kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari segi fiqh tu adalah kelebihannya. Mana orang yang boleh lihat, boleh ada basar, maknanya boleh melihat dengan sifat pelihatan yang ada pada anak mata dia, boleh melihat orang panggil najis, mengelak daripada kotor-kotoran najis. Itu kelebihan tu setakat tu je lah. Tu tak ada kelebihan lebih daripada tu berbanding dengan orang buta. Bahkan kata setengah ulama, orang buta tu pula hak lebih. Kenapa? Kerana dia tak lihat maksiat, dia tak tengok benda-benda hak ditegah oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kalau pergi Mesir kan, banyak tutup guru hak hafiz Quran, hafal hadis, hafal Quran, alim, banyak hak buta pun banyak. Kalau pergi ke Hayu Syafi'i, kubur Imam Syafi'i tu, ada seorang tok guru Quran, buta mata kepala. Tapi kalau dia dengar kita baca Quran, kita duduk sebelah ilik makam Syafi'i, Imam Syafi'i sebelah ni, dia duduk sebelah ni. Kalau kita tu baca kuat, dengar ke dia, salah, dia boleh tegur ni, duduk sini. Tu tahu jelasnya pendengaran dia dan kuatnya ingatan dia. Kenapa? Walaupun basarnya buta, tapi basirahnya jelek. Maka basirah inilah hak paling penting. Apa basirah? Mata hati. Kalau kita hanya jelek di dunia, mata hati kita buta ketika mana hidup di dunia, maka akhirat esok buta kita mata kepala.
Nah, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, afaman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang a'ma yang pertama tu a'mal basirah dia panggil. Mana-mana orang yang buta mata hatinya di dunia. Nah, tak nampak benda yang sebenar tu sebenar, benda yang batil tu batil. Nah, mana sebenar? Akhirat tu sebenar, dunia ni palsu. Nah, alam barzakh tu sebenar. Nah, soal muka nakir dalam kubur tu sebenar. Nikmat syurga dalam kubur tu sebenar. Satu lubang daripada lubang neraka kubur kita tu sebenar. Nah, adapun dunia, kemewahan dunia, harta dunia, pangkat dunia, kemasyhuran dunia, kekuasaan dunia, ini batil. Ini palsu. Nah, habis dengan mati tu tak ada dah lah. Tengok hak berkuasa, hak hebat-hebat, hak menelan, hak gedebek, hak samsing, hak raja, hak hamlah, apa lagi nak sebut, ikut gila, hak kaya, hatta Qarun hak paling kaya sekali. Duduk di mana lah ni? Duduk dalam lubang tanah dah. Nah, sedikit pun tidak bawa harta dia. Nah, sini. Aduh. Tapi oleh kerana mata hati kita tu tidak jelek, tak nampak, maka kita duk tengok dunia ni lah sebenar, harta dunia ni lah sebenar, kemasyhuran dunia ni lah sebenar. Itu orang panggil a'mal basirah fi hadhihi dunya. Mana-mana orang yang buta mata hati dia di dunia, mata kepalanya jelek, boleh tengok segala benda mereka, tapi hati dia buta. Fahuwa fil akhirati a'ma, tu dia kata. Akhirat esok buta pula. Apa? A'ma di akhirat tu a'mal basar. Ada. A'ma yang pertama tadi a'mal basirah. Nah, a'ma yang keduanya ialah a'mal basar. Buta mata kepala. Buta mata kepala di dunia ni boleh orang tolong. Paling kurang pun ada tukar boleh berjalan. Nah, ada orang kesihan belah, orang tolong piping nak pergi ke mana mak cik, pak cik. Buta. Nak litah jalan mari hamba bibik, hamba piping. Nah. Tapi kalau akhirat kita bangkit daripada kubur bila ditiup sangkakala yang kedua, itu tak ada siapa dia boleh tolong. Nah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Al-Quran sebut. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari tersebut, hari akhirat kelak ni, bila di pada mahsyar akhirat kelak, hari tersebut ialah hari yang lari seseorang daripada seseorang yang dia kenal. Nah, daripada saudara dia, adik-beradik dia, tak kenal adik-beradik. Wa ummihi wa abih, lari mak pak daripada anak. Wa sahibatihi wa banih, nah, anak lari daripada mak pak. Tak kenal. Nafsi. Tak sempat nak bercara tentang orang lain. Itu hari yang huru-hara. Maka cuba bayangkan kalau kita dibangkit akhirat kelak dalam keadaan buta mata kepala. Kalau mati di titik air ni. Di titik air ni dah. Nah. Kalau kita mati sini, kubur kita sini, maka kita dibangkit akhirat kelak sini. Nah, dan dihalau oleh para malaikatnya supaya beripung di mahsyar, orang panggil mauqif, tempat beripung. Nah, mana kata setengah ulamanya di Palestin. Nah, kata setengah ulama di Palestin. Allah Taala saling bumi baru Palestin jadi tempat beripung manusia sejak daripada tu Adam sampailah manusia akhir daripada umur dunia. Kata setengahnya di padang Arafah. Nah, iaitu ketika mana kita pergi buat haji tu kan, dilatih dalam perbuatan haji kita tu wukuf di Arafah. Sebab tu orang wukuf di Arafah tu sunat dia tu orang panggil dalam keadaan reserban, orang Kelantan panggil. Reserban mana kusuk masa. Supaya apa? Supaya menampakkan diri itu seorang hamba pada Allah Taala. Nah, tu. Dan melatih diri inilah keadaannya kalau nanti kita beripung nanti. Bahkan lebih dahsyat daripada tu lagi. Pada Arafah tu pakai juga ihram, nah, pakailah juga baju, nah, ada kain menutupi. Tapi akhirat kelak bangkit dalam keadaan telanjang bogel sebagaimana ketika mana kita mula tiba di alam dunia ni.
Bila mak kita beranak ke kita mula, terai tubik kita daripada perut. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang tolak mu keluar daripada perut makmu. Nah, Allah tolak kita keluar daripada perut mak kita. Kalau Allah tak tolak kan, duduk lah tu pakai lemah matilah. Nah, ketika mana kita tu keluar daripada perut mak, Allah Taala tolak kita daripada perut mak. Keluar tu tak baju sorak pun. Nah, telanjang bogel. Nah, itu. Sebagaimana kita masuk ke alam dunia ni telanjang bogel, kita bangkit pula di alam akhirah. Nah, alam akhirat sesok nu dalam keadaan telanjang bogel juga. Pas cuba bayangkan buta mata kepala. Nah, bagaimana nak berjalan? Nak pergi ke Padang Arafah atau nak pergi ke Palestin? Tak ada tiket flight, tak ada kapal terbang, melainkan kenderaan amalan kita. Mana-mana orang yang beramal dengan amalan yang soleh, yang baik, penuh dengan keikhlasan dalam hati dia mengharap balasan ganjaran yang baik daripada Allah Ta'ala, maka adalah ganjaran dia. Highway untuk dia seorang. Highway bukan highway macam kita ni. Nah, highway daripada kasturi, daripada emas untuk dia seorang. Nah, kenderaan untuk dia seorang. Tak boleh pakat dengan orang lain. Orang lain tak boleh nak letak masuk atas highway dia, tak boleh. For kita lah ni jadi YB ke, jadi datuk ke, bergapo ke, VVIP ke, nampak hebat ada escort ramai, tetap pakat juga jalan raya orang dengan jalan raya kita. Cuma dia mau laju sikit sebab ada escort. Kita orang biasa kelas tamadan ni duduk tepi lah sikit pergi demo bila lalu dulu. Akhirat esok kalau orang yang saadah, orang yang berbahagia, highway dia seorang. Nah, tak ada duk pakat dengan orang lain. Ini. Tapi bagi orang hak syaqawah, orang celaka, syaqawah ni mana? Celaka. Nah. Maksud ni. Orang hak saadah tak sabar nak masuk syurga sebab apa? Sebab tak sabar nak nikmat lebih lagi pada ni. Nah itu. Orang yang syaqawah, orang celaka tadi tak sabar juga nak masuk neraka. Kenapa? Kerana teruk sangat. Seksaannya di pada mahsyar. Hingga kata ya Allah cepat-cepatlah hitunglah. Kalau neraka pun neraka tak apalah. Kami tak tahan. Padahal neraka tak ada tolak bandingnya. Fama asbarahum 'alan nar. Tidak ada sesuatu yang boleh nak sabar, nak tahan, nak orang Kelantan panggil. Nah, nak tahan, nak sabar setika saat dengan api neraka tak boleh. Tapi oleh kerana seksanya di pada mahsyar tu, neraka pun neraka gilah itu cepat sikit nyayo ni. Nah, ada. Maka kerana tu, yang penting ketika mana kita hidup di dunia ni, usaha supaya mata hati kita tu jelek, basirah kita tu jelek. Bila basirah mata hati kita tu jelek, maka mata kepala kita akhirat kelak pun jelek. Nah, jelek apa? Iaitu musuh yang paling nyatanya kita manusia ni ialah nafsu kita. Mana? Tiap-tiap manusia Allah Ta'ala letak nafsu yang pertama sekalinya ialah nafsu ammarah. Ini kalau orang mengaji ilmu tasawuf, dia akan berjumpa istilah-istilah nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ini tingkatan nafsu kita. Sebelum nak naik pergi kepada lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, muasah nafsu manusia Allah Ta'ala gaul dengan tubuh kita. Supaya gula tu orang panggil melarut dalam air TO kita duk buat tu, kita kacau gula tu melarut, tak tahu gula di mana, air di mana, cap pun habis dah. Nafsu hak pertama-tamanya ada dalam diri kita ni ialah nafsul ammarah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah tu sangat menyuruh tuan empunya nafsu tu dengan perkara yang jahat. Jadi kerana tu asal kejadian manusia tu sangat jahat. Tu gitu selalu. Sehingga kata ulamanya, tawaqqa nafsaka min ghawailiha. Tawaqqa nafsaka, kawal, jaga. Tawaqqa makna wiqayah.
jaga, pelihara dirimu daripada tipu dayanya nafsu. Nah, kenapa? Fannafsul insan akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia tu terlebih keji dan terlebih jahat daripada 70 ekor syaitan. 70 ekor syaitan. Sab'ina syaitana. 70 ekor syaitan. Kita duk ingat kata syaitan hak jahat. Nah, mana kata ni? Syaitan hak jahat memang dah. Syaitan tu memanglah jahat. Nama dah syaitan asal daripada perkataan syaitana. Apa? Ai bi maknal ba'uda. Nah, tiap-tiap perkara yang membawa jauh kita pada Allah itu dia panggil syaitan. Nah, syaitan. Kita panggil setan kata ni. Ikut nak panggil guana pun. Tiap-tiap yang membawa kita jauh daripada Allah itu dia panggil syaitan. Nah, kita nak mari masjid, orang kata masjid seumur mari duduk kedai kopi dulu. Syaitan. Itu ni. Itu syaitan. Walau dia orang pun syaitan minal jinnati wan nas. Ada syaitan daripada jin, hak tak nampak tengok. Ada syaitan tu daripada manusia. Ni. Hak nampak tengok. Hak kita nak mari masjid, nak mari dengar kuliah, nak mari mengaji. Dia kata mengaji semua. Mari kah enjoy jarang-jarang sekali dah. Lepok kedai kopi je. Tu syaitan tu. Lepas tu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ataupun a'udzubillah minasyaitonir rajim selalu. Nah, isyarat ludah 3 kali. Jangan ludah sungguh atas muka orang nak marah ke dia kata ni. Tu. Kata mana mu tu. Kata syaitan dah mu ni aku nak pergi masjid ajak duduk kedai kopi dia kata ni. Jadi syaitan tu kalau 70 ekor syaitan. Nak banding dengan nafsu kita seorang manusia ni jahat nafsu kita lagi. Gitu lah. Sebab tu bulan Ramadan walaupun syaitan tu telah diikat. Nah. Tu. Iza jaa Ramadana, apabila datang bulan Ramadan, nah, wa suffidatis syayatin, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diikat, dibelenggu, dirantai segala syaitan-syaitan. Tapi manusia tu tak ada berubah lagi. Itu ni. Duk jahat situ juga. Kau duk jahat. Nah, kenapa? Kerana hak jahat sungguh tu bukan syaitan. Syaitan ni tugas dia je. Nah, tugas dia nak kita tu jauh dengan Allah Ta'ala. Tugas dia je nak kita tu masuk sama-sama dengan iblis dalam api neraka. Tugas dia je. Hak sebenar-benar jahat sungguhnya diri kita tu. Mana asal hak jahat tu diri kita dah. Syaitan ni tukar kipas. Nah, tukar kipas. Nah, tu gitu. Nah, jadi kalau seorang tu memang dia tak lawan diri dia hak jahat tu, syaitan duk relax. Nah, syaitan dah ya. Ya selalu dah pakai jadi selalu dah. Nah, kalau orang tu aling kuat ibadah, tu syaitan kau kuat tu. Tu ke? Semakin aling orang tu, semakin kuat ibadat orang tu, semakin kuatlah syaitan mari dekat dia. Nah, kenapa? Karena dia tu duk mujahadah. Bukan menjauh dah. Mujahadah. Jadi walijtihad. Allah Ta'ala firman dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, mana-mana orang yang bermujahadah, walijtihad, bersungguh-sungguh. Apa bersungguh-sungguh apa? Cari dunia ke? Cari pangkat ke? Cari harta ke? Tidak. Fina. Nah, orang yang bersungguh-sungguh pada kami. Apa? Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni hikmahnya supaya kita jadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan hikmahnya supaya ibadat padaku.
liya'budun, ibadat. Kenapa disebutkan liya'budun? Karena di dalam zahir ibadat tu adanya batin ubudiyah. Di dalam batin ubudiyah tu ialah ada batin bagi ubudiyah, ubudah. Ibadat ni zahir hak kita taat pada Allah, rokok, sujud, kalau semaya kan? Kalau zakat agak zakat, ibadatul mal. Nah, dalam batin ibadah, nah, dalam batin penyembahan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada perintah Allah, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di dalam batin ibadah itu adanya ubudiyah, kehambaan. Nah, sekurang-kurang hamba kita buat memang untuk dia, kerana dia. Apa? Untuk dia, kerana balasan baik dia. Dia berjanji kita syurga kalau buat baik. Nah, kita takut dengan api neraka dia. Itu paling kurang dah tu. Orang panggil ikhlas mukhlisi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu ibadat pada Allah melainkan supaya ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas mukhlisin tu fardu ain. Mana kita semaya, kita puasa, kita buat apa sahaja kerja ibadat ni, harap-harapnya balasan baik daripada Allah Ta'ala. Nah, itu dia panggil hamba Tuhan. Kalau buat kerana nak orang puji, nak orang kata kita dermawan, nak orang kata kita ni alim, kuat ibadat, baik, soleh, hak selain daripada hak Allah Ta'ala berjanji, nah, maka kita tu hanya zahir sahaja beribadat, batin kita tu tidak ada ubudiyah, tidak ada kehambaan pada Allah. Di dalam batin ubudiyah tu ada lagi kehambaan yang paling tinggi daripada ubudiyah, dipanggil ubudah. Tu tinggi dah tu. Tinggi dah tu. Nah, anak ubudah, iaitu dia tidak buat apa hak Allah Ta'ala perintah kerana Allah. Nah, liu apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Itu olehmu dengan orang-orang yang menyeru manusia kepada Tuhan dia, tapi seru orang pada manusia tu kerana apa? Liyuriduna wajha, kerana nak zat Allah Ta'ala, semata-mata nak ke Tuhan itu. Tu nak Tuhan, nak apa ke Tuhan? Sebagaimana kalam Sayyidi Syekh Sultanul Aulia, ilahi hai Tuhanku, nah, anta engkaulah maksudi tempat tuju hatiku, tak ada hal lain dah. Waridhaka matlubi, redamu, kepuasanmu lah hak aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikan kepada aku. Nak biar Tuhan kata kita hamba dia semati, tak ada benda lain. Tak ada hamba syurga, hamba pahala. Ini dia panggil ikhlas mukhlasi. Nah, ikhlas mukhlasi. Tinggi lagi. Hak tadi ikhlas mukhlisin. Ini ikhlas mukhlasin. Apa? Ikhlas hak Allah Ta'ala sendiri pelicing hati dia daripada aghyar akdar masiwallah. Aghyar mana barang yang selain daripada Allah, akdar mana keruh-keruh cema-cema duniawi. Nah, nak tak ada dalam perut dia. Itu. Hamba ni lah hak Tuhan kata hamba. Nah, hak Tuhan kata inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Itu dia panggil hamba khusus. Kita ni hamba Allah Ta'ala belaka. Nah, tanya demo hamba Tuhan ke? Oh ya, hamba Tuhan. Mulut nak mengaku hamba Tuhan, kalau kau bukan hamba Tuhan, kafir selalu. Dah hamba siapa lagi? Nah. Kena rakyat hamba Tuhan. Awak hamba Tuhan ke? Ya, saya hamba Allah. Memang kita ni ibadullah, abdullah, hamba-hamba Allah, hambanya Allah. Nah, dengan lidah tu wajib kena jawab lagu tu. Nah, tapi sahibul bait adraka ma fih. Tuan rumah tu dia tahu apa yang ada dalam rumah dia. Mana kita tu tahu perut kita sendiri tu gapo hak ada. Nah, kita sendiri tahu apa yang ada dalam jiwa kita. Betul ke aku hamba Tuhan?
Kau hamba nafsu, hamba bini, hamba suami, hamba piti, hamba harta, hamba duit, hamba pangkat, hamba kuasa. Tanya balik. Itu masing-masing orang lah, kita tak boleh nak tuduh orang lain. Nah, masing-masing orang kena tanya, aku betul ke hamba Tuhan? Ada. Jadi hak fardu ain tadi ikhlas mukhlis, nafah demi nafah, dianya tak boleh kalau lupa dengan Allah Taala. Sedar dia ingat pada Allah Taala. Tepat yang patut kena ingat ke Tuhan pun kita tak ingat ke Tuhan. Mana aqimis solata li zikri, Tuhan kata dirikan sembahyang tu li zikri, untuk ingat aku. Lagi ingat ke Tuhan. Nah, selain daripada tepat ingat ke Tuhan pun sentiasa ingat ke Tuhan. Napah demi napas. Nah, bertenang dia dengan Allah Taala. Itu. Orang nafsu hak mutmainnah, tumakninah dengan Tuhan, bertenang dengan Allah Taala ni. Tuhan kata irji'i ahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjuk ki jalan tersebut, jalan nak sampai kepada kami. Ini. Jadi kerana itu kita semua ni jangan putus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Royak, ceramah, kempen hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadiyalladzina, hey hamba-hambaku. Kita ni hamba-hamba. Nah, hamba-hamba umum dia panggil. Asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dengan melakukan dosa di atas diri kita. Kata apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Taala. Buat baik Allah Taala jangan. Nah, jangan putus aku taubat pun buat pula dosa, malah aku taubat ngaku pun ngaku sungguh jawab dia. Jangan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang bertobat daripada dosa tu seperti mereka yang tiada dosanya. Maka sebab tu berdosa lagu mana banyak sekalipun kita tobat senantiasa. Karena air mata yang mengalir kerana penyesalan an-nadmu dia panggil. Penyesalan tu itulah yang membersihkan jiwa kita. Sebaliknya amal ibadat yang banyak kita buat dengan kerah hati kita. Saya ahli syurga, banyak ibadat saya, banyak pahala saya tak pernah buat dosa. Itulah cebisan daripada takabur yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Al-kibriya uridai paman naza'ani anni bahwa aduwi. Bermula takabur, mana rasa kita lebih baik pada orang lain. Ana khair, aku lebih baik. Nah,